صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah akan maghrib pada malam ini menyambung pengajian kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah yang diterjemahkan oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah. Muka surat 12, baris yang ke-18 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan mudah-mudahan, kata Imam Ghazali rahimahullah, bahawa engkau berkata, senya telah datang khabar, yakni hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya bersabda, yakni bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu, yakni menuntut ilmu agama, ilmu syariah, ilmu agama, fardu, yakni kewajipan atas tiap-tiap muslim laki-laki, atas tiap-tiap muslim laki-laki dan muslimah perempuan. Kata Imam Ghazali, mudah-mudahan kamu kata telah datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Dengan makna mudah-mudahan kita mengetahui hadis ni. Dan insya-Allah kita secara umumnya memang mengetahui. Sama ada hadis ni kita ingat ke tak ingat, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah, tuntut ilmu agama menjadi satu kewajipan atas orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Sama ada hadis ni kita ingat ataupun tidak, umum mengetahui bahawa belajar ilmu agama adalah satu kewajipan. Tidak ada yang tidak mengetahui. Tidak ada yang belajar ilmu agama wajib. Saya ingat ke sunat je ataupun harus je. Tak ada seumpama tu. Semua mengetahui. Walaupun ingat tak ingat hadis ni, semua mengetahui bahawa belajar ilmu agama adalah satu kewajipan. Dan kita pun sebagai ibu bapa sangat-sangat mengetahui. Di antara tanggungjawab besar kita sebagai ibu bapa, sangat-sangat mengetahui. Di antara kewajipan besar yang menjadi tanggungjawab ibu bapa adalah melengkapkan ilmu agama kepada anak-anak sebelum anak kita masuk umur baligh. Kita guna ayat sebelum anak kita dewasa. Makna kita sebagai bapa tahu tanggungjawab, kewajipan kita. Bukan hanya
Tak ada ibu bapa yang tidak mengetahui kewajipan ni. Tak ada ibu bapa yang kemudian, oh saya baru tahu. Melengkapkan ilmu agama kepada anak-anak sebelum balik ni satu kewajipan. Saya ingat ke menjadi kewajipan kepada ibu bapa menyempurnakan nafkah, makan minum cukup. Itu sahaja kewajipan ibu bapa. Adapun beri ilmu agama yang secukupnya sebelum balik, ingat ke ibu bapa tak ada kewajipan. Tak ada orang yang orang sampai tahap tu tidak ada, semua mengetahui. Satunya semua mengetahui kita wajib belajar ilmu agama. Kita mengetahui sebagai ibu bapa kita wajib melengkapkan ilmu agama sebelum anak kita balik. Apakah ilmu agama yang wajib kita belajar? Tu. Nanti akan bicara. Apakah ilmu agama yang wajib ibu bapa lengkapkan kepada anak-anak sebelum anak-anak masuk mau balik? Oh, ni sangat mutahak. Sebab memang setakat tahu wajib belajar agama, tahu wajib melengkapkan anak-anak dengan ilmu agama sebelum balik, tahu setakat tu tak lepas. Tahu tapi tidak menunaikan kewajipan sebab tak tahu hak mana ke hak ilmu hak wajib belajar. Tauhid, fiqh, tasawuf dia akan bicara nanti. Tauhid, fiqh, tasawuf pula setakat mana hak fardu ain yang wajib atas kita orang Islam laki-laki, yang wajib atas kita orang Islam perempuan mempelajarinya sebagai kewajipan fardu ain mandatori. Kewajipan fardu kifayah, orang lain sudah mempelajarinya, kita sudah tidak berdosa. Kewajipan fardu ain atas masing-masing. Setakat mana fardu ain tu? Ni dalam kitab Minhajul Abidin akan membicarakan berkaitan dengan hukum menuntut ilmu agama, kemudian kadar sakatan fardu ain tauhid, fiqh dan tasawuf. Mengetahui belajar ilmu agama wajib. Tak tahulah dikit belajar dah ke macam mana. Belajar dah dia kata. Sekolah-sekolah belajar dah. Sekolah-sekolah belajar dah. Daripada darjah 1 ada mata pelajaran agama. Tak? Mata pelajaran agama. Mana kalau kira dalam jadual tu ditulis. Dia ada sains, matematik. Gitu kan? Kemudian pengajian agama, apa tajuk dia? Hak jadual hak untuk mata pelajaran agama tu, dia tajuk apa? Pendidikan Islam, gitu. Daripada darjah 1 pun gitu dah. Nama mata pelajaran dia tu. Pendidikan Islam. Daripada darjah 1 ada pendidikan Islam. Itu belum lagi tempat-tempat sekarang ni semua ada kelas kafar belaka dah. Kelas kafar. Kelas Al-Quran dan Fardu Ain. Gitu. Kafar. Kelas Al-Quran dan Fardu Ain. Kafar tu memada, cukup kalau bahasa Arab. Tapi bukan KAFA lah. KAFA itu bukan perkataan, itu singkatan perkataan. Kafar. Kelas Al-Quran dan Fardu Ain. Kalau Arab kafar tu mana cukup? Cukup tak kafar tu? Cukup di dalam tu fardu ain. Saya ni orang apa? Anak peneroka. Anak peneroka. LKTP. LKTP Bukit Bading. LKTP. Pernah dengar? Pernah dengar tak? LKTP Bukit Bading. Tak pernah dengar? Tak pernah. Yang pernah dengarnya? Felda Bukit Bading. Oh, Felda lah pernah dengar. LKTP tak pernah dengar. Felda tu singkatan bahasa orang putih. LKTP tu singkatan bahasa Malaysia.
Tak ada bahasa Malaysia dah. LKTP, Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan, atau LKTP. Bahasa putihnya apa benda disebut federal apa tu? Keluarlah singkatan dia Felda. Jadi orang kenal Felda je dah. Dulu masa saya budak-budak bukan Felda, LKTP, Bukit Bading. Jadi di ni tanah rancangan dipanggil. Dipanggil tanah rancangan, ada sekolah agama rakyat. Daripada zaman saya dahulu tahun 70-an sampai sekarang tempat yang sama, tapak yang sama. Sekolah agama rakyat. Sekolah kebangsaan pagi, sekolah agama rakyat petang. Sekolah kebangsaan petang, sekolah agama rakyat pagi. Itu cerita zaman dululah, dia ada 2 sesi. Sekarang wallahu alam lah. Ada sekolah agama rakyat. Tu belajar agama tu. Alhamdulillah lah. Mana kita kemudian tak payah belajar lah. Jangan beranggapan cukup seumpama tu. Wallahu alam lah. Kita orang belajar ni tak ambil heran mana ke, ataupun mata pelajaran tu tidak lengkap ke, wallahu alam. Tapi bila belajar fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf dengan kitab-kitab jawi lama karangan ulama-ulama muktabar, tauhid fardu ain pun tak lepas, fiqh fardu ain pun tak lepas. Tapi kalau tasawuf tak ada bicara barangkali. Wallahu alam. Tak ada bicara barangkali. Taubah, apa rukun dia? Khauf, takut akan Allah, apa makna dia? Zuhud, apa makna dia? Syukur, sabar, apa makna dia? Tawakkul, ikhlas, apa makna dia? Redha, apa makna dia? Tu fardu ain belaka tu. Tak pernah belajar ataupun kita jenis tak ambil heran ke, wallahu alam lah. Sifat kecelaan, riya, ujub, takabur, hasad, ghadab, pemarah, hubud dunia, kasih akan kemegahan, kasih akan dunia, hubul jah, kasih akan kemegahan. Ini sifat-sifat kecelaan. Hak fardu ain tasawuf, rasa-rasanya tak pernah ataupun tidak ambil perhatian, wallahu alam. Mana tak lepas tu, wallahu alam lah macam mana. Sebab tu terkadang ada orang dia memandang pelik kepada kawan-kawan dia, kerja tu balik petang-petang dah. Cepat. Nak siap nak pergi mana? Nak pergi belajar di masjid, nak pergi dengar kuliah maghrib di masjid. Turun rumah tu awal pagi. Dengan nak pun tak jumpa molek pun. Kadang-kadang gitulah. Hak sempat atau sekolah tu atau sekolah lah. Lepas tu petang pula, sampai rumah lewat-lewat, kemas-kemas, siap-siap nak pergi masjid pula. Balik lepas isyak anak tidur dah. Jadi ada orang pelik, kawan-kawan di seumpama tu. Yang kamu pergi masjid maghrib kelang kabut. Makna kalau kira yalah, masa tu macam sempit lah. Kenapa dia kata? Yang kita belajar dah di sekolah kan, daripada sekolah rendah lagi. Tu kata pendidikan Islam tu. Daripada sekolah rendah lagi dah belajarnya. Yang kamu pergi ke masjid macam mana? Macam terdesak ni, macam terpaksa ni, macam tak ada pilihan ni. Dia anggap terdesak, terpaksa, tak ada pilihan. Sebab apa? Kelang kabut pun usahakan juga. Terdesak tu kau panggil. Kalau tidak terdesak, ikut ke lapangan lah. Ada ke lapangan, okey. Tak ada ke lapangan, ada ni. Tapi atas nak tambuh je. Hak nak tu adalah ke lapangan. Hak tambuh tu tak ada lah ke lapangan. Apa kan? Nak 1000 daya, tambuh 1000 dalih. Jadi dia tengok macam terdesak, terpaksa. Kena hadiri kuliah maghrib juga di masjid. Walaupun balik tu lewat. Jadi pelik.
Jadi kawan dia kata, mari pergi masjid. Mari pergi masjid. Tak apalah. Kan kita belajar dah di sekolah rendah, sekolah menengah. Tak apa. Mari ke masjid. Yang kawan ni dah oleh kerana kawan ajak, ra'i lah kita panggil ra'i. Hagilah. Hagi. Dah, kawan duk ajak. Dia pelik dah tengok kawan dia tu. Punya aturan kehidupan dia tu. Maghrib mesti masjid. Aturan kehidupan kawan dia pelik. Kawan dia ajak pula dia. Mana nak ra'i, nak ambil hati kawan, turutlah. Hak beranggapan bahawa apa lagi nak belajar? Belajar agama di sekolah rendah lagi. Apa dia ni? Nak belajar apa lagi? Pergi ke masjid, duduklah belajar fardu ain. Belajar satu perkara, tak pernah belajar. Belajar perkara yang kedua, tak pernah dengar. Belajar masalah ketiga pula, tak tahu langsung. Jadi tak ada pun satu perkara yang dia tahu dah, tak ada. Bau sedar jahilnya fardu ain. Daripada ni. Lepas tu belajar dulu. Yang kita beranggapan kita belajar dah di sekolah pendidikan Islam pun semua beres dah. Dah. Tak lepas. Wallahu alam lah kekurangannya di mana. Tapi tak lepas. Untuk hak generasi kita lah. Generasi kita ni. Hak generasi kemudian ni pula ada penambahan, ada perubahan. Kadang-kadang ustaz-ustaz yang mengajar pula dia ada inisiatif dia sendiri. Ustaz-ustaz yang mengajar tu pula terkadang dia sentiasa mendalami ilmu-ilmu agama. Ada ustaz-ustaz yang bukan hanya mengikut sukatan dalam mata pelajaran. Sebab apa? Sebab time dia mengajar, dia bertugas. Kemudian dia sentiasa menambah ilmu. Fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, tasawuf. Ustaz-ustaz ni lah yang akan menyusun inisiatif dia. Kalau ada seorang ni, alhamdulillah lah. Terkadang bukan ustaz pun yang menekankan, memperingatkan berkaitan dengan fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf ni. Terkadang bukan ustaz pun. Tapi dah dia oleh kerana dia sentiasa mempelajari ilmu agama. Tak tadilah, sibuk pun belajar tetap. Jadi walaupun dia bukan ustaz, dia hanya cikgu saja. Apabila dia ada kesedaran, keinsafan, mari rasa tanggungjawab untuk mendidik anak bangsa orang agama Islam kita ni dengan lengkap fardu ain tauhid fiqh tasawuf, dia ambil inisiatif dia sendiri. Terkadang yang asalnya cikgu memang cikgu lah. Akhirnya lekat nama ustazah. Bukan ustazah, cikgu. Tapi lekat nama ustazah. Sebab apa? Inisiatif dia. Dan ni. Samalah dengan ustaz, dia inisiatif, dia ada penambahan. Dia tidak semata-mata mati di teks buku tu saja, tidak. Tapi kalau hanya mengajar, bertugas sebagai sumber kehidupan semata-mata, bukan tanggungjawab yang akan dipersoalkan di hari akhirat, itu senang lenang saja. Dia ada inisiatif pun nak menambahkan ilmu, untuk mendalami ilmu sendiri. Mana dia setakat mari bertugas balik. Lepas tu macam mana tu? Fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Lengkap ke tak? Pedulilah, dia hanya ditugaskan baca mengikut teks. Bahkan kalau mata pelajaran dia itu diminta oleh mata pelajaran yang lain yang menjadi teras, sebab tak cukup masa, ambil je lah. Ini hak tak ada tanggungjawab. Tapi saya jumpa Ramadah yang memang ambil tanggungjawab sungguh-sungguh. Jadi mudah-mudahan kalau ustaz yang seumpama ni akan dapat memastikan murid yang diajar tu lengkap fardu ain tauhid, fiqh dan tasawuf. Ni sekarang ni lah. Saya cerita tadi tu hak generasi kita dahulu. Tak ada. Maknanya kena belajar fardu ain tauhid, fiqh tasawuf tu seolah-olah belajar daripada alif ABC seolah-olahnya belajar daripada ABC. Tadi saya sebut tasawuf, termasuklah tauhid. Seolah-olahnya baru kena ilmu tauhid. Seolah-olahnya gitu. Ini hak berkaitan dengan
Kewajipan belajar ilmu agama yang wajib ijma' ulama, mengekali jahil fardu ain dosa yang besar yang mereka akan catat dosa besar setiap saat. Kemudian dalam kitab Minhaj ni, saya minggu lepas tu saya ulang balik. Sebab sekarang ni masuk kepada bicara hukum belajar dan pergi kepada kadar ataupun sakatan. Tadilah fardu ain tauhid setakat mana, fardu ain fiqh setakat mana, fardu ain tasawuf setakat mana. Sebelum daripada tu dan kitab Minhaj membicarakan kedudukan ilmu. Ilmu satu, ibadah satu. Ilmu dan ibadah diumpamakan dengan dua permata, dua perkara yang paling mahal dalam agama. Tetapi antara ilmu dan ibadah, ilmu yang paling utama, ilmu yang paling afdal daripada ibadah. Sebab ilmu tu sendiri, menuntut ilmu tu sendiri adalah ibadah, kewajipan yang besar dalam agama. Sehingga kan khilaf ulama' mana besar kewajipan belajar fardu ain dengan kewajipan sembahyang tiang agama. Macam sebut minggu lepas, walaupun ilmu dan ibadah diasingkan, tetapi ilmu itulah, menuntut ilmu itulah menjadi asas kepada ibadah, pengabdian diri kita kepada Allah. Jadi ilmu itu sendiri adalah pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi diasingkan. Ada ni. Antara ilmu dengan ibadah. Jadi menuntut ilmu tu pengabdian dia yang besar kita kepada Allah. Betullah ilmu lebih utama. Sebab dengan ilmu tu sendiri kita beribadah kepada Allah. Tanpa ilmu tidak dinamakan ibadah. Tanpa ilmu tidak dinamakan ibadah, pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berilmu tanpa beribadah. Orang yang berilmu akidah pastilah berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Itulah pengabdian diri yang paling besar sekali. Sebab asas kepada ketaatan adalah iman. Asas kepada ketaatan adalah akidah tauhid. Menjadi asas kepada ketaatan. Jadi orang yang berilmu, orang yang lengkap ilmu fardu ain tauhid, pastilah mentauhidkan Allah, beriman dan berakidah. Itulah amalan yang paling besar sekali. Yang mana tidak ada amalan yang paling besar melainkan tauhid dan sembahyang. Tidak ada amalan yang paling besar melainkan tauhid dan sembahyang. Nabi menyatakan jikalau ada sesuatu amalan yang lebih besar daripada tauhid dan sembahyang, laftaradahu ala malaikati. Nescaya Allah Ta'ala akan mewajibkan sesuatu amalan ke atas para malaikat. Kalau ada satu amalan yang lebih besar daripada tauhid dan sembahyang, nescaya Allah akan memfardukan sesuatu amalan yang lebih tadi ni atas para malaikat. Sebab apa? Para malaikat mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para malaikat beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara jibili, secara tabi'i, secara Tuhan jadikan malaikat hal keadaan beriman. Tuhan jadikan malaikat hal keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pilihan ikhtiari di situ. Sebab malaikat tidak ada taklif, tidak ada berat syarak. Sebab syarak Allah Ta'ala sudah jadikan malaikat dalam keadaan beriman. Malaikat rokok, malaikat sujud. Ini dua amalan yang paling besar. Tauhid dan sembahyang. Jadi tanpa ilmu tauhid, dengan ilmu tauhid, ilmu fardu ain tauhid, pastilah mentauhidkan Allah, iman dan berakidah dengan akidah yang sebenar. Itulah sebesar-besar amalan. Sehingga saya sebut tadi, besarnya belajar ni, besarnya kewajipan belajar, terutama sekali ilmu tauhid, khilaf ulama mana besar kewajipan belajar dengan kewajipan sembahyang. Tapi nak ceritanya sama-sama besar. Sebab satu pandang mengatakan, kalau tak belajar sembahyang tanpa akidah, sembahyang tanpa ilmu fiqh, sembahyang tanpa ilmu tasawuf, tak
panggil semayang pun. Mana dia? Ini kedudukan ilmu. Lebih afdal, lebih utama daripada ibadah. Sebab belajar ilmu itulah pengabdian diri kita yang besar kepada Allah. Dengan ilmu yang paling utama, ilmu tauhid, pastilah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu fiqh, fardhu ain fiqh, pastilah sembahyang tu dilengkapkan segala syarat dan rukun berdasar kepada ilmu fiqh. Tidak akan ada orang yang belajar ilmu fardhu ain fiqh, tahu syarat rukun sembahyang, sampai time sembahyang nak buat pasal lain tak mau buat hak macam dalam ilmu tu, hak syarat pun nak tinggal, hak rukun pun tak mau lengkapkan dia punya syarat bagi rukun. Tak ada orang seumpama tu. Orang yang berilmu pastilah beribadah. Cuma terkadang malah nak buat ibadah sunat. Tetapi kalaulah seseorang yang baligh dengan lengkap ilmu fardu ain tadi, maka yang baligh tadi berakidah yang sebenar, alhamdulillah, sebesar-besar ketaatan, bersembahyang sebenar, itulah tiang agama. Walaupun kehidupan dia biasa saja, ibadah sunatnya malah, tapi dia duduk atas garis agama. Sembahyangnya ikhlas, tidak ada riak, tidak ada ujub, tidak ada takabur. Pelihara hukum dengan Allah Ta'ala, pelihara hukum sesama manusia. Maknanya walaupun kita nampak orang muda ni biasa je. Kadang-kadang sembahyang pun di tempat kerja sahaja. Kurang mana mari masjid. Tapi akidah dia comel. Sembahyang dia walaupun hanya sembahyang fardu, tapi sembahyang yang sebenar. Sebab apa? Ilmu. Sebab tu ilmu diutamakan. Tanpa ilmu, rajin ke masjid, rajin berjemaah, tanpa ilmu akidah pula, berpegang akidah yang terpesong, habis cerita lah kita tak ada. Bersembahyang pula hanya bilang syarat sahaja, hanya bilang rukun 13 sahaja. Syarat bagi tiap-tiap rukun 13 tidak pernah dipelajari. Niat, gitu je lah. Rukun yang pertama niat. Ada niat? Kosok, ta'aruk, ta'ayyunnya di mana? Niat semai Jumaat macam mana? Niat semai Zuhur macam mana? Jumaat dengan Zuhur apa bezanya? Ada bezalah. Kenapa tidak berbeza? Sebab Jumaat syarat sahnya berjemaah. Zuhur berjemaah fadilah, bukan syarat sah. Berbezalah niat dia. Hak kewajipan dan niat. Semai sunat pula. Semai sunat yang berwaktu, yang bersebab. Semai sunat mutlak. Dalam niat tu berapa yang kena niat? Tu dia punya hak syarat bagi tiap-tiap rukun. Bicara bab Fatihah, syarat Fatihah. Bicara bab berdiri, yang lemah dia berdiri, lemah tu macam mana? Semai duduk tu macam mana? Ini semua pembicaraan hak fardu ain fiqh. Kalau tak ada hak ni, macam mana nak beribadah kepada Allah? Fardu ain tasawuf pula macam mana? Hak berkaitan ketaatan batin dan maksiat batin. Sebab itulah ilmu diutamakan. Kemudian Ghazali menyatakan bahawa ini antara ilmu dan ibadah. Kenapakah ilmu lebih utama, yang wajib didahulukan atas ibadah? Kerana ilmu menjadi asal umbi kepada ibadah. Sabda Nabi SAW, al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uh. Itu di mushaf sebelah kita dahulu. Ilmu ialah ilmu itu ikutan kepada amalan. Ilmu menjadi imam kepada amalan. Dan amal itu mengikut akan ilmu. Ni amal yang sebenar mengikut ilmu. Sembahyang sebenar, kenapa begiang? Kerana kita belajar. Bukan kerana sedap buat begitu. Tengok orang pun buat begitu. Ilmunya mana? Ilmunya tidak ada. Tak panggil amal ibadah. Amal ibadah sebenar adalah mengikut ilmu. Kemudian kenapakah wajib dahulukan ilmu atas ibadah? Imam Ghazali datangkan dua sebab, dua kerana. Sebab yang pertama, supaya ibadah kamu berhasil, ibadah kamu jadi, dan supaya selamat ibadah kamu daripada perkara-perkara membatalkan pahala ibadah. Itu sebab yang pertama, kerana yang pertama. Sebab yang kedua, kenapakah wajib mendahulukan ilmu atas ibadah? Supaya kamu takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Kerana orang yang berilmu lah orang yang takut akan Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya takut akan Allah daripada kalangan hamba Allah ialah orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu lah orang yang takut akan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tanpa ilmu, orang yang tidak takut akan Allah, bahkan sangat berani rokok sujud kepada Allah tanpa ilmu akidah. Berani rokok sujud kepada Allah tanpa ilmu fiqh. Berani rokok sujud kepada Allah tanpa ilmu tasawuf. Ini orang yang sangat berani dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang takut akan Allah adalah orang yang berilmu. Sebab itulah wajib mendahulukan ilmu atas ibadah. Ini bicara kedudukan. Saya baca tadi tu ini hukum dia. Ilmu mana pula? Sebut ilmu semua orang tahu belaka. Wajib menuntut ilmu, wajib mencari ilmu, semua orang tahu belaka. Tapi ilmu mana? Maghrib kita main masjid dah. Masjid ni ada kuliah fardu ain tauhid, ada kuliah fardu ain fiqh, ada kuliah fardu ain tasawuf, ada ceramah umum. Dah ceramah umum bukan cerita bab agama, cerita bab supaya kita semangat buat amal ibadah. Itu kira ilmu untuk menekan, untuk semangat kita amal ibadah. Ilmu agama, tapi amal ibadahnya macam mana? Kalau tanpa penekanan ilmu tauhid fardu ain, tanpa penekanan ilmu fiqh fardu ain, tanpa penekanan ilmu tasawuf fardu ain. Jadi sebab yang pertama, supaya ibadah kamu jadi, supaya ibadah kamu berhasil, sah ibadah kamu dengan ilmu tauhid dan ilmu fiqh. Supaya selamat ibadah kamu daripada perkara yang membatalkan pahala ibadah, ilmu tasawuf. Nak sah ibadah, nak sah semayang, nak sah puasa, nak sah haji, bukan ilmu fiqh saja. Nak sah semayang, ngaji fiqh molek. Betul lah tu. Nak sah puasa, ngaji fiqh molek. Betul tu? Nak sah haji, khusus haji molek. Belajar bab rukun haji, belajar bab wajib haji, belajar molek fiqh. Betul? Tapi fiqh comel macam mana pun, kalau akidah tak comel, tak pakai rawat juga. Sebab tu nak sah ibadah, ilmu tauhid, ilmu fiqh. Bukan kalau berpegang dengan akidah yang kafir ijma' ulama, orangnya Islam, semayang puasanya pandai fiqh, hajinya pandai fiqh, tapi berakidah dengan akidah yang kafir, semayang tidak sah, puasa tidak sah, haji tidak sah, wajib kena qada kembali semayang puasa, wajib kena pergi Mekah semula. Ni kita masa sekarang ni. Nak pergi ke Mekah ni lah. Dengan suasana sekarang, banyak dia punya kekangan dia. Hak boleh pergi Mekah pula tak ramai pula sekarang ni. Boleh pergi Mekah tu bukan fiqh saja, bukan khusus haji saja. Pastikan ilmu tauhid, ilmu akidah tu. Pastikan berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau akidah tu kafir, tak sah hajinya. Kena pergi semula di masa akan datang. Kena keluar belanja pula. Kalau pegangan tu tak dihukumkan kafir, tapi pegangan Mu'tazilah, pegangan terpesong, semayang sah, puasa sah, haji sah, tidak wajib diqadakkan, tapi tidak ada pahala, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk supaya ibadah kita tu jadi berhasil, ilmu tauhid dan ilmu fiqh, bukan ilmu fiqh saja. Lepas jadi dah ibadah kita tu, nak selamatlah pahala ibadah kita, nak selamat pahala semayang, puasa, haji kita daripada yang membatalkan pahala, yang membatalkan amal tauhid dengan fiqh, yang membatalkan pahala riya, ujub, takabur, hasad, ilmu tasawuf pula. Jadi nak selamat, nak jadi ibadah, nak selamat ibadah, wajib dahulukan ibadah kita dengan ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf. Kemudian Imam Ghazali menekankan bahawa hak pertama-tama yang kita wajib belajar adalah mengenal Allah
Subhanahu wa ta'ala. Ilmu akidah itu yang pertama-tama untuk memastikan bahawa sah keenam rukun iman. Mazali menyatakan maka terkadang barangkali engkau beriktikad dengan iktikad yang terpesong, maka ibadah yang kamu lakukan jadi debu yang berterbangan, bertaburan. Debu yang bertaburan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amal ibadah yang kita lakukan. Debu yang bertaburan. Fatakunu ibadatuka haba'an mansura, kata Mazali. Maka nescaya ibadah yang kamu lakukan jadi debu yang bertaburan. Dalam ayat Quran, faja'alnahu haba'an mansura. Itu dalam ayat Quran. Faja'alnahu haba'an mansura. Itu dalam ayat Quran. Dalam kitab Minhaj, dalam kitab orang Arabnya, fatakunu ibadatuka haba'an mansura. Maka adalah ibadah yang kamu lakukan jadi debu yang bertaburan jikalau engkau berpegang dengan akidah yang terpesong. Walaupun semayang puasa tadi pekoh comel sekalipun, hati ikhlas sekalipun, tak ada riak unjuk takabur, berpegang akidah yang terpesong, jadi debu yang bertaburan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat debu yang bertaburan ni memang saya dah ulang semua. Siapa ke orang panggil saya ni debu yang bertaburan. Ada jumpa dengan orang tua, jumpa satu tempat, orang tu perkenalkanlah. Kenal ke orang tua tu sebab dia biasa dengar radio. Ni hak haji duduk dengar radio sama-sama tu malam Khamis Masjid Putih tu. Ni ustaz dia nya. Ustaz debu yang bertaburan, dia kata. Dia buah nama, bukan nama, bukan. Sebab dia biasa ikut radio. Jadi hak kawan dia memperkenalkanlah. Haji duduk dengar sama suara masjid, Terengganu FM, hari Rabu malam Khamis, ni ustaznya. Dia kata ustaz debu yang bertaburan. Dah dia ulang sama. Jadi buah gelarang lah, buah gelarang. Debu yang bertaburan, berpegang dengan akidah yang terpesong. Al-Quran menyebut faja'alnahu haba'an mansura. Allah tak akan jadikan amal ibadah ketika berjumpa dengan Allah di hari akhirat debu yang bertaburan. Tidak akan sama sekali diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam contoh minggu lepas saya bicara bab perkara jahat, qada dan qadar Allah. Gambar mana orang yang terpesong berpegang dengan akidah Mu'tazilah, perkara jahat bukan datang daripada qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak mengqadakkan seseorang hamba melakukan kekufuran dan kemaksiatan. Allah hanya mengetahui sahaja seorang hamba melakukan kekufuran dan kemaksiatan. Seorang hamba diberi kebebasan secara mutlak untuk memilih dan melakukan. Secara mutlak hamba yang memilih sendiri-sendiri, tidak berkait dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kan perkara baik pun hamba diberi pilihan mutlak sebebas-bebasnya. Tidak ada qada dan qadar Allah di situ. Hamba bebas untuk gerak, untuk diam, untuk bangun, untuk duduk, untuk ke kanan, ke kiri. Tidak ada qada dan qadar Allah. Allah hanya mengetahui. Sama ada perkara baik, sama ada perkara jahat. Tapi poinnya di perkara jahat itulah. Kita tak. Sekian perkara qada dan qadar Allah. Secara zahirnya, hamba yang memilih sebebas-bebas secara zahir. Gerak dia, bangun duduk, kanan kiri, baik jahat. Secara zahirnya, hamba yang memilih sebebas-bebasnya. Tapi hakiki sebenar-benarnya, itulah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa nak kita Minhaj kita muka 16. Terdetik di hati pun qada dan qadar Allah. Berkelip mata memandang pun qada dan qadar Allah. Tanpa tambah apatah lagi pilihan kita, qada dan qadar Allah. Usaha kita, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya pada zahir kita ada pilihan dan kita wajib berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi pada hakikinya pilihan dan perbuatan hamba adalah qada dan qadar Allah. Berpegang terpesong di sini, ibadah jadi debu yang bertaburan. Itu ilmu yang pertama untuk memastikan bahawa ibadah kita terhasil, jadi dan sah, iaitu ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya-Allah minggu depan saya baca dahulu di hak saya baca tadi
pembicaraan berkaitan hukum belajar, kemudian saya akan undur baliklah pembicaraan berkaitan dengan kedudukan ilmu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.